الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfarij bil kurab وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan untuk berada pada malam ini di tempat ini bersama dengan kitab insya-Allah Fathul Qarib Al-Mujib, salah satu kitab yang menjadi asas kepada berkembangnya ilmu fiqh mazhab Syafi'i di seluruh dunia. Tak tahulah, saya tak mengajar dah lama lah berkaitan dengan pengajian secara bentuk talaqi ataupun pengajian kitab ini. Dan di sekitar tahun 1992, alhamdulillah, saya bersama dengan kawan-kawan telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertalaqi dengan salah seorang guru kami kitab ini selama 1 tahun. Cukup lebih kurang pada setiap pagi selepas sembahyang fardu subuh di salah sebuah pondok, lebih kurang 7 ataupun 8 orang kawan. Ada di antara mereka itu sekarang ni berada di pelbagai tempat, dan juga yang telah mengasaskan pondok dan muassasah sendiri, termasuklah salah seorang sahabat saya yang agak terkenal sekarang ni, iaitulah Pak Long lah, saya panggil Pak Long Pak Long Syekh Zainal Asri, yang bersama-sama ketika itu alhamdulillah bersama dengan Tuan Guru Allahyarham Haji Ahmad, yang dikenali dengan Haji Ahmad Padun, salah satu pondok di Al-Usta ketika itu. Tetapi dia menggunakan kaedah bukan talaqi, dia menggunakan kaedah yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, iaitulah para pelajar, para santri, para murid yang membaca kitab, dia hanya mendengar dan kemudian dia lah yang akan melakukan ta'liq. Jadi kalau nak menggunakan pendekatan itu, maka saya tak baca kitab lah. Semua yang ada pada Malaysia akan baca lah seorang sikit dan kemudian akan menguraikan kepada saya dengan syarat kitab itu kitab yang tidak berbaris lah, dan membaca itu pula dengan bacaan kita kata yang berani lah, tanpa sebarang was-was dan tanpa waqaf yang banyak. Jadi alhamdulillah, kita mempunyai ulama yang begitu ramai, yang jarak masa di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melampaui ribuan tahun, lebih daripada 1400 tahun. Maknanya dalam tempoh masa yang panjang itu telah lahir beribuan, bahkan mungkin jutaan ulama di seluruh dunia, dan mereka ini mempunyai pelbagai aliran, termasuklah juga mazhab, pendapat dan sebagainya, semenjak zaman sahabat sampai zaman sekarang kan. Di sudut
pendapat fiqh itu sendiri, bahkan di sudut cara penulisan ilmu itu sendiri. Pelbagai ilmu telah lahir, dan salah satu cabang ilmu yang lahir yang berkembang pesat sampai sekarang ini tak henti-henti, iaitulah dikatakan sebagai ilmu fiqh. Jadi kalau zaman sekarang ni orang bercakap tentang fiqh contemporary, fiqh semasa, qadaya fiqhiyah mu'asirah, ataupun mustajad fiqhiyah, yang kalau kita katakan ada fatwa yang lama yang banyak itu kadang-kadang terpaksa diulas kembali, dikritik, dan kemudian diberi pendapat baru sesuai dengan keadaan perubahan yang ada pada ketika ini. Macam-macam lah dalam berbagai bidang. Jadi walaupun isu-isu baru yang ada itu, maka walau macam mana pun asasnya tak dapat tidak, kita mesti berpegang dengan asas yang telah pun diletakkan oleh ulama-ulama lama dahulu. Sebab Islam ini bukan baru, Islam dah lama, dan asas itu telah pun diletakkan oleh ulama yang terdahulu, terutamanya ulama yang dikatakan sebagai golongan mujtahid, yang bertaraf Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, Abu Layla, Imam yang dikenali dengan Imam Zufar, juga Imam Lais bin Sa'din dan sebagainya, yang kesemuanya mereka itu adalah merupakan ulama-ulama yang dianggap sebagai ulama mustaqil, mujtahid mustaqil, yang mereka mempunyai mazhab yang sendiri dan mereka mempunyai atba'. Tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian telah menentukan 4 mazhab saja yang kekal sampai sekarang. Adapun yang lain itu, kalau orang yang mengaji fiqh ataupun madkhal ila al-fiqh itu, mereka akan berjumpa dikenali sebagai al-mazahib al-fiqhiyah al-mundasarah, iaitulah mazhab-mazhab fiqh yang telah pun hilang, yang tak sampai kepada kita. Yang sampai hanyalah merupakan pendapat-pendapat mereka yang disebut dalam pelbagai bidang ilmu. Mungkin kita baca kitab tafsir, kita akan berjumpa dengan qala Lais bin Sa'din. Mungkin kita akan membaca kitab hadis, syarah hadis tu ada pendapat, mungkin sebahagian pendapat qala al-Imam Al-Auza'i, qala al-Imam Abu Layla dan sebagainya. Jadi di mana mazhab mereka tak sampai. Antara sebabnya, pertamanya mungkin mereka tidak ada kitab, ataupun kitab mereka tidak sampai, dan dalam masa yang sama mungkin juga para murid mereka tidak mengembangkan mazhab mereka. Dengan meninggalkan murid mereka, maka hilanglah mazhab mereka, tak sampai. Seperti mana kata Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mana dia telah mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku pada Lais bin Sa'din. Dia kata huwa afqah min Malik. Al-Lais itu lebih afqah, lebih alim daripada Imam Malik. Tetapi sayangnya dhayya'uhu talamizuhu, para muridnya telah mensia-siakan ataupun tidak berkhidmat kepadanya dengan sebaik-baik khidmat mengembangkan ilmu beliau. Jadi sampai sekarang ini tidak ada mazhab Lais. Tetapi dalam pengajian peringkat universiti di zaman moden kita ini, ramai juga di kalangan orang-orang yang para pengkaji peringkat pengajian tinggi, PhD dan sebagainya, mereka cuba juga mencongkil ataupun nak mengeluarkan juga sama ada pendapat fiqh ataupun asas-asas mereka, usul fiqh mereka itu punya dibukukan dalam satu buku. Salah seorang pelajar yang telah berjaya, iaitulah Allahyarham Ustaz Taisir rahmatullah ta'ala alaihi, taqabbalallahu subhanahu ta'ala minasyuhada, kerana dia baru saja meninggal lebih kurang 4 ataupun 5 bulan yang lalu di Gaza. Salah seorang mantan kepada sebuah universiti di sana, Universiti Islam Gaza. Tetapi oleh kerana dia berada di bumi sana dan dia telah mendapat salah satu title yang sangat tinggi dalam Islam yang disebut sebagai syahid.
Alhamdulillah dia telah menyelesaikan tesis PhD-nya, iaitu telah berjaya mengeluarkan asas-asas ijtihad yang dipegang oleh Imam Al-Laits Ibn Sa'din. Dah lama dah dia menghasilkan tesis tersebut, dan kebetulan saya diamanahkan sebagai supervisor kepada dia, dan dia adalah merupakan pelajar pertama saya di peringkat supervision untuk pengajian PhD. Alhamdulillah. Mungkin tesisnya ada, kalau kita nak baca kita boleh bacalah, yang berkaitan dengan usul ijtihad ataupun manhajul istinbat inda al-Imam Al-Laits Ibn Sa'din Al-Masri. Ketika mana melakukan kajian itu, Masya Allah, terdapat sebuah tesis lain yang telah mengkaji tema Imam Laits, dan tesis tersebut telah mencapai lebih daripada 1,000 muka surat, dihasilkan di Universiti Al-Azhar. Kami dapat cari dan kami dapat tengok tesis tersebut, dan rupa-rupanya ulama fiqh, walaupun dia ahli fiqh, mereka juga merupakan ahli hadis. Jadi sebenarnya ulama dulu itu tidak boleh kita bezakan dia, kata dia fiqh saja, dia tak tahu hadis, tak. Mereka itu dahulunya kebanyakan ialah mutafanninun, bukan mutabahirun fi ilmin wahid atau fi nuqtatin wahid. Antum idza tas'alunani, kalau kamu nak tanya saya, tanya tentang huruf ba saja, sebab saya memang PhD tentang huruf ba. Huruf alif jangan tanya, bukan. Huruf ta jangan tanya, bukan. Haula kulluhum mutafanninun fi ulum al-islamiyah mukhtalifah. Mereka itu mahir dalam pelbagai bidang ilmu, dan tak dapat tidaklah yang menjadi asas semua ilmu itu termasuklah dikatakan sebagai ilmu alat, ulumul alat, bermula dengan nahwu, saraf dan sebagainya. Jadi mazhab Syafi'i kita tahu diasaskan oleh Imam Syafi'i, mempunyai dua ijtihad, ijtihadun qadim wa jadid. Satunya pendapat baru dan satu lagi pendapat lama. Pendapat baru yang kita pakai, kecuali dalam beberapa masalah fiqh yang kita menggunakan pandangan ijtihad lama dia. Salah satu pandangan lama dia yang kita guna sampai hari ini, yang kita tidak menggunakan pada bab baru, iaitulah setiap hari kita guna, iaitulah yang berkaitan dengan waktu sembahyang fardu maghrib. Waktu sembahyang fardu maghrib. Jadi kalau ikut pendapat baru dia, waktu maghrib itu sangat sempit waktunya, sekadar azan, sembahyang maghrib 3 rakaat, kemudian sembahyang sunat 2 rakaat, dah selesai waktu maghrib, dah habis. Kalau masuk waktu maghrib jam 7, mungkin sekitar 20 minit lagi dah selesai waktu maghrib. Barang siapa yang sembahyang maghrib pada jam 7.30, seolah-olah sembahyang itu bukan sembahyang maghrib adaan, tetapi telah menjadi qadaan kalau ikut pendapat baru. Tapi ulama kita mengkaji balik, siapa ulama kita? Iaitulah para ahlu tarjih yang di belakang berimam Syafi'i, bermula daripada taraf Imam Buwaiti dan kemudiannya sampailah kepada Imam Ar-Rafi'i, Imam Nawawi. Ya, kebanyakan mereka dalam masalah itu berpegang dengan pendapat lama, iaitulah sampai masuknya waktu Isyak. Kalau tak, habislah kita kan, jadi payah agak kita bekas sembahyang qada belakang. Jadi alhamdulillah, dan ijtihad itu walaupun dia mazhab Syafi'i, tetapi pada ketika tertentu kita juga mungkin kadang-kadang memerlukan kita beralih daripada pandangan mazhab Syafi'i kepada pandangan mazhab-mazhab lain. Terutamanya kita tengok dalam konteks Malaysia, kebanyakannya seolah-olah 2-3 pendapat itu ataupun 2-3 masalah kita tidak lagi berpegang kepada pandangan mazhab Syafi'i.
sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Bahkan kita telah berpegang dengan pandangan utamanya adalah antaranya mazhab Hanafi. Contohnya zakat fitrah. Contoh lagi orang kampung, kalau kita tanya dia, kamu mazhab apa? Syafi'i. Ni bab zakat ni kenapa bayar wang? Zakat apa ni? Zakat padi. Dia orang tanam padi kan, diwajibkan zakat. Sekarang dia tidak menggunakan kaedah bayar 1/10 daripada hasil padi, tetapi dia bayar dengan wang. Jadi 1/10 itu telah dinilai bukan dengan wang, bukan 1/10 daripada hasil padi. Kalau ikut mazhab Syafi'i tetap kena bayar padi itu sebagai zakat, 1/10 ataupun 1/20 al-usyur atau nisful usyur. Tetapi tidak sekarang. Saya dok perhati dia ada sebabnya apa? Dia ada sebabnya ialah dia ada kaitan dengan cara memproses padi itu sendiri. Kalau zaman dahulu padi itu dimasukkan dalam guni, kemudian kalau cukup 10 maka dicabut satu guni. Itu dianggap sebagai 1/10. Dulu tengah-tengah malam ni tunggulah di padang, di sawah, jaga guni tersebut, sebab lori tak dapat datang malam. Kilang padi tutup, kilang Cina tutup, kena datang siang. Siang tu bila? Besok, tak tahu ke berapa nak datang. Jadi takut malam tu nanti ada pula pencuri datang mencuri padi tersebut. Tidurlah di sawah. Jadi itu merupakan di antara permainan lah. Anak sendiri zaman budak-budak lah, tidur dekat sawah tu seronok lah kan, malam-malam biasa lah kan. Tak ada hantu pun, tak takut hantu apa pun, tak takut ular apa pun. Orang sawah biasa. Okey, tapi dalam lingkungan lebih kurang 10 tahun yang lalu, perubahan telah berlaku. Tidak lagi menggunakan kaedah tersebut. Telah berlaku perubahan. Apabila padi itu sendiri tidak lagi dimasukkan dalam guni, tetapi padi itu telah dimasukkan dalam lori, dan daripada lori itu telah dibawa terus ke kilang, dan kemudiannya ditimbang lori dengan padi itu sekali. Kemudian lori itu buang padi. Bila dia buang padi, dia nak keluar tu, lori itu timbang sekali lagi. Jadi perbezaan di antara lori bersama dengan padi dengan lori kosong saja itu dianggap sebagai beratnya beras yang dijual oleh kilang. Jadi tuan padi nanti akan dapat wang. Dari wang itulah akan dicabut 1/10 daripada keseluruhan wang, kemudian dikeluarkan sebagai zakat. Secara tak sedar, rupa-rupanya kita katakan cara pengeluaran padi itu telah memberi kesan untuk berubahnya masyarakat berpindah daripada mazhab teras atau mazhab asal, iaitu mazhab Syafi'i, kepada pendapat atau mazhab lain, iaitu mazhab Hanafi, dan sebahagian ulama yang berpegang mengatakan dibolehkan untuk mengeluarkan zakat itu dengan nilai, bukan lagi dengan ain beras itu sendiri. Itu perubahan mazhab. Jadi kemungkinan dia akan berlaku lagi perubahan ke depan. Desakan ilmu, perkembangan teknologi. Salah seorang ulama usuli kontemporari, iaitu Datuk Meninggal Dunia, Dr. Fatih Duraini. Kalau pendapat dia itu dalam bab ru'yah, dia mengatakan zaman sekarang ni kita tak sepatut lagi bergantung pada ru'yah. Kita lebih baik saja bergantung kepada al-hisab al-falaki, menggunakan ilmu astronomi dalam menentukan awal bulan, bilanya tiba nak bulan dan sebagainya. Jadi dalam kes-kes tersebut, saya lebih cenderung mengutamakan pendapat yang diasaskan kepada pandangan, kita katakan mustawa majami', mustawa majalis ataupun ijtihad jama'i. Jangan menggunakan pendapat individu, agak bahaya. Sebab pendapat individu ini kadang-kadang dia merupakan pendapat yang syaz. Hatta pendapat yang ada kaitan dengan ijtihad jamaah itu sendiri pun kadang-kadang syaz, dan kadang-kadang boleh dipertikaikan. Umpamanya kalau tak silap saya, di antaranya fatwa perleh, ataupun sebahagian lagi mengatakan boleh
dibinkan anak yang dilahirkan dalam keadaan hubungan tak sampai 6 bulan, dibinkan kepada ayahnya. Ini agak bahaya. Agak bahaya. Mungkin di sudut fiqh mungkin ada pendapat macam-macam boleh diuraikan, tapi kadang-kadang dia boleh membuka pintu fitnah kepada orang awam. Mungkin dari satu sudut dia kata untuk menutup keaiban pihak yang melakukan kesalahan, tapi dalam masa yang sama kita takut dia akan membuka ruang kepada orang-orang, anak-anak muda yang tak mengaji, yang tak belajar. Ini kita okey, tak ada masalah. Kalau dapat anak tak apa, dia boleh dipinkan kepada ayah yang melakukan kesalahan zina. Itu jadi masalah dia pula. Jadi semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Malaysia ditakdirkan sampainya mazhab Syafi'i kepada kita. Walaupun sebahagian kawasan Nusantara ini dahulunya juga pernah juga dipegang oleh orang yang bermazhab dengan mazhab Syiah. Kalau tak silap saya dalam sejarahnya, salah satu mufti ataupun qadhi, tak silap saya, di utara sana, di kawasan Thailand, dulunya sebahagian kerajaan Islam di sana, salah seorang mufti itu dulunya bermazhab dengan mazhab Syiah. Tapi alhamdulillah penguasaan Syiah itu terhenti, tak tahu sebab apa, dan alhamdulillah kawasan ini keseluruhannya telah dikuasai oleh aliran yang berpahaman dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tak masuk lagi isu ta'arif istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syairah, Maturidiyah, golongannya katakan Ahlul Hadis ke macam mana ke, itu cerita lain lah, itu serah pada Ustaz Aiman lah. Mungkin bidang dia. Tapi ya, saya juga tahu tentang perdebatan isu tersebut. Banyak ulama yang menulis tentang masalah tersebut. Ini tak timbul dulu, timbul bila timbulnya isu RUU, Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi yang menjadi fokus kita iaitulah pengajian kitab ini, Fathul Qarib Mujib. Ni kitab abad ke berapa? Siapa tahu? Abad ke-6 ataupun ke-5 Hijrah. Polisnya itu lebih kurang, kalau kita faham abad ke-5 ni apa maknanya. Dia bergaul sezaman dengan Imam Ghazali. Dia bergaul sezaman Imam Ghazali. Kalau kita faham Imam Ghazali ni apa maknanya. Jadi zaman itu zaman kerajaan mana? Kerajaan Bani Abbasiyah. Dan perkembangan ilmu di zaman Bani Abbasiyah ni, Masya Allah, perkembangan ilmu yang sangat maju. Berbagai ilmu telah lahir di zaman tersebut. Dan kitab ni akhirnya sampai ke kawasan kita, diajar di pondok, dipelajari di pelbagai tempat. Sama ada matan itu, iaitulah matan Abi Syuja', ataupun bersama syarahnya sekali Fathul Qarib Al-Mujib, ataupun kadang-kadang bersama dengan peringkat yang lebih tinggi, iaitulah di peringkat yang disebut sebagai Hasyiah, iaitulah Hasyiah Bajuri. Ketika mana kami mengaji dahulu, kami berpegang dengan Fathul Qarib Al-Mujib. Adapun guru kami, dia merujuk kepada Bajuri. Saya masih ingat ketika belajar itu, kata guru kami, dia kata, oh, rupanya di sini rokok itu dihukumkan sebagai makruh ataupun harus ataupun sunat. Rupanya ada dicatat dalam Bajuri itu. Sebab apa? Sebab ketika itu menjadi pertikaian di antara dia dan guru pondok yang lain, bersama dengan beberapa guru pondok juga, yang mereka mengatakan merokok itu dibolehkan. Bahkan kata seorang tuan guru, dia kata, saya ni rokok ni sunat untuk saya, mustahab ni. Kalau saya tak merokok, dia kata, saya tidak boleh baca kitab. Kalau kena rokok, dia kata, seolah-olah macam minum kopi ya. Minta maaf lah, mungkin saya terkedua bahasa makan kopi. Orang Kedah ni guna bahasa makan kan. Minta maaf. Jadi
duk mengaji. Pagi tu kata guru, oh di sini rupanya tuan guru kita di sana tu dia kata menggunakan hujah rokok ini dihukumkan sebagai makruh, ataupun bagi dia kata bahkan boleh dikatakan macam sunat ataupun mustahab. Kalau tak kena rokok, dia kata sebatang, masalah dia kata. Baca kitab bermata tak nampak, mengantuk terus dia kata. Kena sebatang dia baca kitab, boleh rojok sana rojok sini, menyediakan dia kata pengajian, untuk menyediakan persediaan untuk nak mengajar. Dia kata alhamdulillah. Jadi macam mana? Jadi itu faedah kita baca kitab. Tapi dalam masa sama, itu zaman, bila zaman tu? Itu kena tahu zaman. Itu zaman bila? Zaman yang mungkin ilmu perubatan belum lagi dapat trace, belum dapat kaji, dapat buktikan tentang mudaratnya rokok. Dan rokok yang dia hisap itu rokok macam mana? Bukan rokok dalam sekarang ni, rupanya rokok daunnya. Menggunakan tembakau biasa je, sikit saja, mungkin tak mudarat sangat. Jadi kesemua itu, ya. Sebab itulah kemudiannya dipatuakan di peringkat berhimpunnya para atibah, doktor, ahli pakar. Ya, mereka kemudiannya menghukumkan, kata kebanyakannya memfatwakan rokok itu hukumnya adalah haram atas dasar mudarat. Okey. Tapi masih ada yang tak isap rokok juga, dia masih pakai pendapat yang lama. Ini kesan-kesan yang timbul dalam sejarah kita yang panjang. Jadi kitab ini sangat terkenal dalam dunia pengajian halaqatil masyayikh, halaqatil syuyukh. Kalau di peringkat kita ni dalam kawasan Nusantara ni, di Indonesia dipanggil pesantren, di Malaysia dipanggil pondok-pondok. Laisa funduk khamsa nujum, bukan pondok 5 bintang, salasa nujum, laisa hadza. Hadza pondok ma'ruf, halaqatil masyayikh. Baik. Selalunya pengajian ini min alifi ila ya'i, daripada awalnya sampai akhirnya. Min ba'i, min alifi ila ya'i. Satu-satunya kitab yang saya dapat khatamkan sebelum saya meneruskan pengajian di bumi Kahirah. Alhamdulillah, semasa di Kahirah itu alhamdulillah sempatlah menghadiri pengajian guru kami, tidak ada yang tidak bukan, iaitu Syanuddin Al-Banjari hafizahullah. Dan disitulah didedahkan tentang pengajian kutub turasiyah yang begitu banyak, yang kita pun tak terjangkau. Dan pengajian kitab ini dalam bentuk di kalangan ulama Melayu, boleh kita kategorikan mungkin ada 2-3 aliran juga. Indonesia dengan caranya, kalau di peringkat Malaysia ni mungkin kita menggunakan tariqah Kelantan dengan caranya, dan satu lagi tariqah dikatakan tariqah Patani Darussalam. Ulama Patani, mereka ada tariqahnya. Kalau Kelantan, dia agak cepat mengkhatamkan kitab. Tapi kalau cara Patani ni, mereka lambat habis. Sebab dia mendetailkan alhamdulillahi. Alif lam itu alif lam apa? Tanya dah. Alhamdu i'rabnya apa? Lillahi itu, Allah itu isim apa? Satu. Kalau kita nak mengaji cara macam tu, cuba ikuti pengajian Tuan Guru Ismail Sipanjang. Maka tengoklah cara huraiannya. Dia mulanya dengan apa? Mulanya dengan basmalah, dengan alhamdulillah, dengan bara'atul istihlalnya. Panjang cerita kan. Tapi alhamdulillah, kalau dapat mengkhatamkan satu kitab, mungkin kitab lain lepas itu dah jadi mudah baca, sebab dia ada kaedah pendetailan itu. Cara Kelantan mungkin lebih pada makna. Cara Indonesia, dia mungkin lebih pada masalah. Baca cepat. Terutamanya cara pengajian Syanuddin Banjari ni, kebetulan mungkin dia mengajar pelajar Azhar tu, dia keluar masalahnya.
Dia baca kitab, dia tak jimat sangat pun. Keluar masalah tu, mungkin orang dah faham. Jadi alhamdulillah, nama pengarang pertamanya peringkat Matan Abi Syuja'. Dikenali dengan Matan Abi Syuja'. Siapa sahibul matan? Al-Imam Faqih Al-Qadhi Abu Syuja'. Ni Syihabuddin Ahmad bin Hasan bin Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Asbihani Al-Ubbadani Al-Masri Al-Syafi'i. Allah, dikatakan umurnya begitu panjang. Ada ulama yang katanya umurnya begitu panjang. Ni, dekat mana saya jumpa tadi? Kalau kita tengok tarikh dilahirkannya itu bila ada sini. Tak dinyatakan bila. 533 Hijrah. Ingat, Imam Ghazali meninggal pada tahun 505 Hijrah. Jadi lebih kurang muasir dengan Imam Ghazali. Dalam kitab Al-Bujairimi ini iaitulah hasyiah yang menghuraikan tentang kitab Al-Iqna'. Apa dia? Dia kata, qala ad-Diri, 'asha al-Qadhi Abi Syuja' 160 sanah. 160 sanah. 160 tahun. Masya Allah. Lam yakhtal 'udhun min a'dha'ihi. Tak ada satu pun anggota badannya yang lesu ke apa, cacat ke, semua sihat mereka. Mana gigi pun ada semua lengkap. Mata pun terang, suara pun kuat, semua tak ada masalah. Faqila lahu fi dhalika, ya Syekh, pasal apa? Kenapa macam apa petuanya sampai umur 160 ni masih sihat, bugar apa semua? Apa jawapannya? Faqala ma asaitullah bi'atwin minha. Alhamdulillah. Dia kata, aku jaga semua anggota aku ni tak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini nak jadi ulama yang kitab mereka itu penuh keberkatan sampai bila kita baca sampai hari ini. Ada orang pekak. Sebab apa pekak tu? Dia minta supaya dia dipekakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab dia terdengar ucapan yang tak elok, dia tak mau dengar. Dia dosa. Sebab hidupnya selama ni dia tak pernah buat dosa. Yang mana mengikut cerita almarhum Tuan Guru Ramli, dia kata orang ni bagi dia adalah seorang wali min awliyaillah. Allahu Akbar. Kata Tuan Guru Ramli, Allah yarham, oleh kerana dia dengar benda yang tak elok, dia berdoa kepada Allah supaya pekakkan telinga dia, tak dengar lah, pekak semua. Allah Ta'ala izin, mustajabkan doa dia, pekak semua. Tapi orang yang macam tu Allah Ta'ala bagi kelebihan. Tuan Guru tak boleh, Tuan Guru dia pun tak boleh. Salah satu Tuan Guru dia itulah bapa mentua kepada Tuan Guru Rindin sendiri, tidak lain dan tidak bukan ialah Tuan Guru Haji Saleh Haji Lempuk. Ini salah seorang ulama yang terkenal juga di utara sana. Maka satu ketika ada orang kampung telah dicuri kambing ataupun lembu mereka oleh orang Siam.
orang mengadu lah, Tok Guru tak tahu apa lah. Maka Tuan Guru tanya orang yang pekak ni, tak nak buat macam mana? Kita tak apa, kita pergi ambil nak pergi ambil tu, nak lawan perang dengan Siam, berani kan, sepadan kan, peralih dengan Siam tu sepadan ya, berani kan. Apa jawapan orang tu? Tak apa, insya-Allah kan. Jom kita pergi. Jom pergi sekali, tapi runding lah, minta elok-elok. Runding lah, minta elok-elok kan. Jadi pergi tu nak runding lah, minta elok-elok supaya hantar balik. Tapi apabila sampai di satu tempat, maka Siam tersebut telah menghantar anjing-anjing yang ganas untuk menerkam orang yang nak pergi kira ni. Termasuklah yang pekak tu, termasuklah tuan gurunya, Tuan Guru Haji Saleh. Ada 3 orang buat pergi. Maka tengok anjing datang, apa kata Tuan Guru? Lari balik. Kata anak buah yang pekak ni, dia kata, "Tak Tuan Guru, Tuan Guru duduk sini, jangan lari. Duduk diam-diam." Maka dia baca apa tak tahulah. Dia buat isyarat keliling bulatan, jangan keluar. Tunggu ya, yakin. Maka beberapa ekor anjing yang menekam tu tekam, jatuh, mati. Datang yang kedua, lompat, jatuh, mati. Yang ketiga, jatuh, mati. Apanya? Apa berlaku yang macam tu, apa jadi? Apa jadi? Tak payah pergilah, Siam datang lah, hantar baliklah lembu tu. Ambil baliklah. Ini tali kira ni. Ini bukan orang sembarang. Hantar baliklah. Hantar balik, ambil. Dia kata, kalau nak ambil tak payah, pergi hantar balik. Hantar baliklah. Ini kita katakan karamah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada orang-orang yang tertentu yang Allah Ta'ala sayang. Bagi pandangan saya, ulama-ulama lama kita ini yang menulis kitab seumpama ini, mereka beri karamah. Apa karamah mereka? Antara tandanya adalah ilmu mereka sampai pada kita. Kita baca, mereka dapat faedah, dan pahala mereka itu sentiasa bersambung. Kita baca, dapat pahala. Kedua, alhamdulillah. Tengok, 160 tahun kalau benar cerita ni. Nanti orang tanya saya pula, "Ustaz, dekat mana sanad ni?" Payah nak jawab. Zaman sekarang ni orang tanya sanad ni. Dia tanya sanad siqah tak siqah ni. Saya hanya menceritakan, saya sebut tadi kan, dalam kitab Al-Baijuri disebut macam tu, nama syekh tu Ad-Diri. Jangan. Al-Mu'arrikhun, ahli sejarah, mereka tak fikirkan sangat tentang sanad. Ya, mereka menggunakan manhaj mu'arrikhin. Walaupun mereka kadang-kadang ada juga sebentar tentang sanad, tapi taklah seketat yang disebut oleh manhaj muhaddisin. Ini kita kena bezakan. Payah juga kan sekarang ni. Ni cerita. Banyak lagi cerita-cerita yang pelik yang berlaku dalam sejarah ulama kita. Yang setengah ulama mengatakan hadhi qissatun syazatun aw gharibatun hadasat fil Madinatil Munawwarah, umpamanya. La yufta wa malikun fil Madinah. Dan kitab hadis tidak ada, tetapi disebut dalam kitab fuqaha. Bagaimana Imam Malik itu diangkat ataupun dikenali sebagai faqih kerana dia telah mempatuakan dengan satu fatwa yang sehingga orang kemudiannya mengatakan kalau selagi mana Imam Malik berada di Madinah, maka orang lain tidak layak memberi fatwa. La yufta wa malikun fil Madinah. Malik saja yang beri fatwa. Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan satu kisah yang syazah, gharibah. Kita boleh terima. Sebab itu dianggap sebagai karamah. Dan karamah itu boleh berlaku minal mumkinat. Laisa minal mustahil, laisa minal mustahilat, minal mumkinat. Kalau perkara mumkinat ni, ialah sebab itu isu-isu yang berlaku hari ini, orang mempersoalkan tentang ru'yatun nabiyya qazatan. Kita kena tanya balik, dia termasuk dalam mumkinat atau mustahilat? Kalau mumkinat, tak ada isu. Cuma orang yang mendakwa kata dia berjumpa Nabi, tengok Nabi, dia bertanggungjawab dengan dakwaannya.
sama benar ataupun salah. Ya, tapi dia tetap bukan termasuk dalam mustahilat. Kalau orang mengatakan ada anak Allah, itu mustahilat lah. Tapi mungkinat ni benda yang boleh berlaku. Terutamanya karamah itu sabitah fi aqidatina al-islamiyah, merupakan sesuatu yang memang ada, yang terima dalam akidah Islam kita. Kalau berlaku kepada salihin, itu dianggap sebagai karamah. Kalau berlaku kepada salihin, kepada orang-orang yang derhaka Allah, ahli maksiat, itu dipanggil sebagai istidraj. Sah? Betul tak? Jadi ketika mana orang tukang mandi jenazah itu perempuan, dia telah mandikan jenazah wanita, sampai ke bahagian kemalan wanita tersebut, dia mengatakan inilah tempat yang dahulunya telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan perempuan yang meninggal dunia itu bukanlah perempuan yang baik. Orang tahu kata dia ni orang baiklah perempuan tersebut. Tiba-tiba kata macam tu. Apabila kata macam tu, apa jadi? Ditakdiri Allah, tangannya tidak boleh diangkat, tidak boleh dilekangkan. Macam nak bagi fatwa? Panggil seorang bagi fatwa, dia kata kena kerat tangan. Kena kerat tangan, kemudian jenazah itu kita kapankan dengan tangan dia. Datang pula orang satu lagi, dia kata kalau macam tu kena apa? Kena potonglah bahagian tu jenazah tu. Kan biarkan dia berada di tangan orang yang tukang mandi tu. Tak boleh juga. Ini termasuk dalam menyiksa jenazah. Apa jadi? Last sekali tak berani juga pergi Imam Malik. Imam Malik tanya, apa berlaku? Dia cerita Imam Malik kata kalau macam tu kesnya, tak lain dan tak bukan ialah apa? Mesti dikenakan qazaf 80 rotan. Sehingga sampai ke peringkat 79, tangan tu masih melekat lagi. Cukup 80, tangkat, habis. Masya Allah. Maka terkenallah Imam Malik dengan kisahnya, dengan kata-katanya, la yufta wa malikun fil madinati. Baik. Jadi ini di antara sebahagian cerita-cerita yang berlaku. Banyak lagi cerita kalau kita baca kutub tarajum ulama. Hilyatul Awliya umpamanya, salah satu kitab utama yang di kalangan ulama-ulama kita juga, terutamanya yang mengajar dalam bidang tasawuf, mereka selalunya akan merujuk kitab Hilyatul Ulama yang berkaitan dengan kisah-kisah gharibah, syazah yang berlaku pada ulama-ulama yang terdahulu. Cukuplah sampainya kitab dari kita yang kita hormati. Ini salah satu karamah mereka, sehingga ilmu mereka sampai kepada kita baca, kita ambil istifadah dari kitab yang ada di depan kita ini. Itu namanya di sekitar tahun 400 lebih kitab ini dihasilkan, kerana Syekh ini meninggal dunia di sekitar tahun 500 lebih Hijri. Jadi itu kitab ini mempunyai kedudukan yang begitu hebatlah. Dianggap sebagai al-mutun al-mu'tamadah, matan yang dipegang, yang mu'tamad di banyak tempat-tempat pengajian. Disyarahkan sama ada oleh ulama-ulama ataupun oleh ulama-ulama contemporary. Salah satu syarah ulama-ulama iaitulah tidak lain dan tidak bukan kitab yang akan kita mengaji, iaitulah Fathul Qarib Al-Mujib. Okey. Selain itu ada juga ulama Melayu yang mensyarahkan kitab Matan Abi Syuja' ni, yang dikenali dengan Qutul Habib. Siapa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Dan dalam masa sama ada juga ulama yang walaupun dia mensyarahkan kitab fiqh, tetapi oleh kerana kecenderungannya kepada bidang ilmu tasawuf, dia mensyarahkan kitab Matan Abi Syuja' ini dalam bentuk pengajian tasawuf, dalam bentuk tasawuf. Ada juga Baik.
Apa namanya? Saya dapat senaraikan di sini, tengok-tengok ada lebih daripada 30 kitab yang mensyarahkan kitab Matan Abi Syuja', iaitulah Tuhfatul Labib fi Syarh At-Taqrib Syarhul Ghayah, kitab yang agak terkenal, iaitu Kifayatu Al-Akhyar, yang dihasilkan di sekitar tahun ataupun di sekitar abad ke-6 masih, kerana pengarangnya itu meninggal dunia pada tahun 710, abad ke-6 Hijrah. Kerana pengarangnya meninggal dunia pada tahun 710 Hijrah, pada tahun 829 Hijrah. Ni Kifayatu Al-Akhyar, jadi abad ke-7 lah dihasilkan kitab tersebut. Kemudian ada kitab Al-Iqna'. Ini dipelajari mungkin di sekolah-sekolah, mungkin menjadi muqarrar, silibus kepada pengajian STAM kan. Saya tak pasti ada terjemah bahasa Melayu. Ada terjemah bahasa Melayu. Salah seorang sahabat saya, dia tak pasti dia terjemah kitab itu atau tidak, tetapi dia berusaha untuk menterjemah kitab yang dihasilkan dalam tempoh 25 tahun. Tapi tak sempatlah. Allah Ta'ala ambil dia dulu, dia meninggal dunia tahun lepas. Iaitu kitab apa ni? Kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari Ibn Hajar Asqalani itu dihasilkan dalam tempoh 25 tahun. 25 tahun, Masya Allah. Jadi kawan saya, dia beritahu saya dia dah habis mungkin 1 jilid ataupun 2 jilid kitab tersebut. Kemudian 2 tahun, setahun lepas dia telah pun kembali ke rahmatullah. Masya Allah. Allah yarhamuh. Baik. Salah satu kitab iaitulah apa namanya tadi, Kifayatul Akhyar, Kitabul Iqna', Tuhfatul Abrar, Iqtibasul Anwar, Fathul Qarib Al-Mujib, dan tak disenarai di sini iaitulah Qutul Habib. Dia adalah senarai. Mungkin pengarang ni tak tahu kot. Qutul Habib, salah satu yang dikarang oleh ulama kita, ulama Melayu. Al-Iqna' fi Hilli Al-Fazi Abi Syuja' dan Jawahir Al-Ittila' wa Durarul Intifa' ala Matan Abi Syuja'. Saya dapat cari dalam PDF, ada nuskah PDF. Inilah salah satu-satunya kitab yang mensyarahkan mati Abi Syuja', dikaitkan dengan ilmu tasawuf. Kitab fiqh, tapi dia syarah cara tasawuf. Kitab namanya Jawahiru Al-Itla'i wa Durrul Intifa' ala Matan Abi Syuja' di Syekh Mustafa bin Yusuf bin Salam Al-Jizawi. Kalau Jizah ni, Al-Jizawi ni dia nisbah kepada Jizah. Di mana Jizah? Jizah di negara Mesir. Asy-Syazili, dia bermakna dia bertarikat dengan tarikat Syazili, salah satu turuq al-mu'tabarah dalam Sufiyah. Jadi orang-orang yang nak mencari tarikat yang mu'tabar, salah satunya dipanggil sebagai tariqah Syaziliyah, yang diasaskan oleh Abu Hasan Asy-Syazili ataupun Abu Hasan Asy-Syazuli. Dia boleh baca dua-dua. Dan di kalangan ulama muasirin, salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, iaitulah Syekh Muhammad Hasan Hito, telah juga mensyarahkan kitab Matan Abi Syuja' dengan namanya Imta'u Al-Isma' fi Syarhi Abi Syuja'. Boleh cari, boleh tengok dalam YouTube, mungkin ada banyak syarahannya. Iaitulah Syekh Muhammad Hasan Hito yang sekarang ini berpangkalan di Almania, di Jerman. Dan dia juga mempunyai universiti di Indonesia. Kalau tak silap saya, dia datanglah sekali-sekala di Indonesia. Saya tak tahulah taraf universitinya macam mana hari ini, sebab sebelum Covid memang dia salah seorang yang sangat aktif untuk mengajar di universiti yang diasaskan di bawah naungannya di Indonesia. Kalau tak silap saya, di Pulau Jawa. Wallahu a'lam.
Kemudian ada Asyarhul Manhaji Al-Mu'asir li Alfaz Al-Faqih Abi Syuja' li Syekh Saleh Hasan Ar-Rayashi, dan ada Aisar Syuruh Ta'limi Alamatan Ghayatul Ikhtisar. Kebanyakan ini dianggap daripada kutub mu'asirin. Ada yang mengeluarkan hadis daripada matan Abi Syuja', ditakhrijkan hadis. Salah seorangnya iaitulah tidak lain tidak bukan almarhum Abdul Aziz bin Sadiq Al-Ghumari daripada Morocco, daripada Maghrib, yang sangat terkenal juga mengeluarkan hadis daripada matan Abi Syuja' ini. Kemudian berkaitan dengan kitab Fathul Qarib Al-Mujib, pengarangnya iaitulah Al-Imam Al-Allama Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Qasim Ibn Muhammad Al-Ghazzi summa Al-Qahiri summa Syafi'i wa yu'raf bifni Al-Gharabili. Ini berasal daripada mana ni? Gaza, Palestin. Kebanyakan orang Palestin, kebanyakannya bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kenapa? Indahum aidan madza annahum yaftakhirun bisabab madza anna hadha huwa makan ulida fihi al-Imam Syafi'i. Sah? Naam. Kaifa ba'da zalika, apa ibunya telah membawa Imam Syafi'i ini ke Mekah Mukarramah untuk kembali bertemu dengan keturunannya yang setelah pun berada di Makkahul Mukarramah. Sebab asalnya daripada Mekah, kemudian salah seorangnya itu telah berhijrah ke Gaza, dan kemudiannya sampailah ke zaman Imam Syafi'i dilahirkan di sana. Okey. Kemudian sebab masyarakat dia Quraisy kan, dia Quraisy, dia bukan orang Melayu, dia Quraisy, dia Quraisy. Kemudian dilahirkan di mana? Dilahirkan bila? Pada tahun 859 Hijrah di Gaza, wa nasya'a biha. Hafal Quran apa semua, hadis, nahwu apa semua. Last kali dia berhijrah ke Mesir. Sebab Mesir ni memang dianggap sebagai qiblatul ilmi sampai hari ini lah. Kalau dalam bidang pengajian Islam, ya, kerana apa? Kerana di sana lah adanya Al-Azhar. Dia telah menghasilkan kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Banyak ceritanya yang panjang di sini. Jadi kitab Fathul Qarib Al-Mujib ni adalah merupakan sebuah syarah ringkas, bukan syarah yang besar. Dia tidak ada mazhab, dia tidak ada aqwal al-ulama, dia hanya syarah biasa. Sedikit huraian, mungkin sedikit taswir ataupun gambaran masalah. Tidak diceritakan pendapat as-sah muqabil as-sah, al-azhar muqabil azhar, tidak ada. Berbeza dengan syarah yang lebih besar, iaitulah syarah yang disebut sebagai kifayah, iaitu al-akhyar. Yang ni ada, yang ni mungkin ada perbandingan, tapi dalam bentuk satu mazhab saja. Tapi walaupun satu mazhab Syafi'i, tetapi dalam mazhab Syafi'i adanya as-sahnya, adanya azharnya, adanya nasnya, adanya qadimnya, adanya jadidnya. Ini semua musalat yang kita kena tahu, yang kita kena tahu apa itu makna as-sah, apa itu makna sahih. As-sah lain, sahih lain. Kalau as-sah muqabilul as-sah. Kalau sahih muqabiluhu apa? Dhaif ke, muqabilus sahih ke. Ini istilah-istilah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dan setiap mazhab mempunyai istilah-istilah yang berbeza. Bahkan setengah kitab dia hanyalah setakat menggunakan rumus. Alif mim merujuk kepada siapa? Alif ha merujuk kepada siapa? Alif jim merujuk kepada siapa? Ini istilah-istilah yang syekhuna siapa? Ustazuna siapa? Ini memang berbezalah. Kalau kita mempelajari kitab Fathul Mu'in, sahib Fathul Mu'in tu apabila dia menggunakan syekhuna siapa? Ya, kerana apa? Kerana memang pun Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, sahib Fatawa Al-Makkiyah wa sahib muallafat
minha masalan kitab madza Tuhfatul Muhtaj. Sah? Jadi dia memang telah sampai ke bumi Malabar di India. Kerana apa? Kerana dia punya anak murid yang dia sangat suka, sangat sayang. Tidak lain dan tidak bukan ialah Syekh Malibari yang mengarang kitab Fathul Ma'in itu. Jadi sebab itu kita, kalau kita baca satu-satu kitab, kita kena tahu bila ditulis, siapa guru pengarang kitab tersebut. Kita kena tahu apa peristiwa yang berlaku di zaman tersebut. Jadi ini memudahkan kita untuk memaham masalah-masalah yang ada dalam kitab itu. Okey. Jadi terjemahan yang agak besar sikit, tidak lain dan tidak bukan, iaitu Al-Iqna'. Dan kitab Iqna' itu sendiri juga mempunyai huraian yang lebih luas, iaitu diletakkan hasyiahnya, tidak lain tidak bukan oleh siapa, iaitu oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairimi. Masya-Allah. Macam-macam dah, bermula dengan peringkat matan, kemudian syarah, kemudian hasyiah, kemudian setengah-setengah kitab itu dia punya peringkat dikatakan sebagai al-ifadah wa taqrirat. Al-ifadatu wa taqrirat. Mungkin kalau setakat tu saja dah 4 peringkat: matan, syarah, hasyiah, ifadah wa taqrirat. Kalau kita boleh himpun satu tu semua, kita baca semua, masya-Allah. Insya-Allah haula minal fuqaha mutamakkinin jiddan. Masya. Baik. Wa kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini maknanya ditulis bila? Di abad ke-8. Di abad ke-8 Hijrah. Abad ke-8 Hijrah, Islam dah sampai ke Malaysia? Sampai lagi? Tak tahu. Dah sampai ke Malaysia. Kita bandingkan pula lah. Kalau kita baca kitab ni, kita kena cek balik waktu tu apa yang berlaku di zaman kita. Di Malaysia ni ada apa? Dah ada pondok waktu tu? Dah ada ulama? Kalau dikatakan tahun 918 Hijrah, pengarang ini meninggal dunia, maknanya apa? Maknanya 918 Hijrah bersamaan dengan tahun Masih bila? Apa? Abad 6? Abad 16 lah. 1500 lebih. Apa maknanya? Bermakna Islam telah pun sampai ke tempat kita. Kalau ikut Melaka, lebih awal Batu Berserak Terengganu, lebih awal lagi iaitulah batu nisan yang dijumpai di Tanjung Inggeris, di Langgar, Kedah, Darul Aman. Iaitulah abad ke-9 ataupun ke-10 Hijrah, 10 Masihi, Islam telah sampai ke bumi Kedah. Jadi bermakna Islam dah ada di Malaysia, dah ada orang Islam, dah ada Islam, bahkan dah ada kerajaan Islam. Jadi kitab ini dihasilkan. Alhamdulillah, mungkin pada zaman itu telah ada interaksi di antara ulama Melayu yang pergi belajar, terutamanya di Al-Haramain, di Makkah Mukarramah, di Madinah Munawwarah. Jadi mereka juga telah mendapat faedah, dan kemudiannya apabila mereka pulang membuka pondok di tempat kita, jadi mereka juga telah mengajar kitab ini dan menyebarkannya di kalangan orang-orang Melayu. Walaupun pengarangan ataupun penulisan kitab fiqh Melayu ni tidak ada sebelum tu, tak dapat tarikh, kita tak tahu. Kecualilah di antaranya yang ditulis yang lebih awal, tak lain dan tak bukan ialah oleh Syainuddin Araniri, tak silap saya, di abad ke berapa? Ke-17 kot. Dan kemudiannya disambung oleh Syekh Muhammad Asyad Banjari dengan kitab Sabilul Muhtadinnya, di mana? Di sana, di Banjarmasin. Dan kemudiannya juga lah barulah oleh ulama-ulama yang lain, Syekh Daud Patani dan sebagainya. Alhamdulillah. Okey, dah pukul berapa? Kita tak mau lagi. Tak apa, untuk malam ni saya letakkan mukadimah macam tu sedikit. Untuk pengajian akan datang,
insya-Allah kita akan mula baca teruslah. Bermula dengan qala Syekh al-Imam al-Alim al-Alama al-Muhaqqiq al-Mudaqiq al-Fahama Syamsul Millah wad-Din Abu Abdullah Muhammad Ibn Qasim Syafi'i saqallahu tharahu sabib ridwanihi wa rahmatihi amin. Ada beza tak dengan nuskhah yang ada pada antum? Ada di situ saqallahu tharahu. Ada tak? Ada apa kita itu yang sebut? Dalam kitab setengah kita ada lah yang lain. Bukan di kitab saqallah. Ada taghammadahullah. Ada setengah nuskhah. Dia tidak menggunakan saqallahu sarahu, tapi dia menggunakan kalimah lain, taghammadahullah. Kenapa berbeza ni ustaz? Agak-agak kenapa? Kerana zaman dulu tidak ada matba'ah, tidak ada alat tiba'ah, tidak ada printer, tidak ada typewriter pun tidak ada. Yang ada apa? Yang ada ialah nusakhan, iaitulah nasikh, penulis kitab yang menyalin. Sama ada menyalin secara sukarela, dia sayang, dia cinta, memang dia nak jaga ilmu, dia salin kerana dia mengaji dengan guru dia salin balik. Ataupun ada juga orang yang melakukan itu sebagai suatu pekerjaan yang bergaji, dibayar upah. Sebagaimana yang dilakukan oleh ayah kepada Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang mengambil upah untuk menyalin kitab, yang mana upahnya upah yang sangat sedikit, sehingga dia tidak mampu untuk mengumpul mas kahwin untuk berkahwin dengan wanita yang merdeka. Jadi dia terpaksalah berkahwin dengan hamba. Hamba pula tu hamba apa? Dikatakan dalam setengah riwayat dikatakan amatun sauda, hamba hitam yang tak segak lah, murah, beli, dia berkahwin dengan hamba tersebut. Tapi walaupun hamba masya-Allah salihah, muta'abbidah, abidah, saimah bin nahar, qaimah bil lail, masya-Allah. Apa jadi? Walaupun dia hamba, masya-Allah, anaknya siapa? Tidak lain dan tidak bukan Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru kepada Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Masya-Allah, hakaza ulama'una. Okey. Jadi kerana itulah apabila disalin, jadi melahirkan perbezaan dah. Dan kata-kata itu pula bukan kata orang yang buat kitab ni, itu kata anak muridnya. Qala Syekh. Siapa tu? Qala Syekh. Kata Syekh tersebut telah berkata oleh Syekh itu. Siapa yang tulis ni? Orang yang tulis tu dia kata. Dia kata Syekh tu telah berkata. Jadi waktu itulah dia pun berdoa. Dia menggunakan kaedah doa, taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi. Adapun orang lain yang salin, dia menggunakan sirah lain. Dia menggunakan sirah saqallahu sarahu sabib ridwanihi wa rahmatihi amin. Ni dia sirah lain. Itu melahirkan perbezaan. Sebab itulah kalau orang betul-betul nak melakukan kerja yang dikatakan sebagai tahqiq, dia buat apa? Dia terpaksa menghimpun semua makhtutat, manuskrip lama yang ada. Kemudian satu-satu baca, bandingkan, boleh catat ini bezanya di sini. Barulah kemudiannya dikeluarkan sebuah kitab yang muhaqqaq. Bukan senang lah, bukan senang. Itu memerlukan kesabaran. Dan kebanyakannya, termasuk kita Arab ini, kita Melayu dan sebagainya, lil asaf, amat duka cita, kerana sebahagian makhtutat yang lama itu bukan berada di tempat kita, tapi mungkin berada di universiti barat. Bahkan telah dilakukan usaha pentahqiqan itu oleh siapa? Bukan lagi oleh ulama Melayu ataupun ulama Islam, tetapi oleh orang-orang barat. Masya-Allah. Wallahu a'lam. Syukur untuk malam ni, insya-Allah kita akan nyambung kembali pengajian bila? Setiap minggu ke 2 minggu sekali? Setiap minggu saya kena main. Insya-Allah. Kalau saya tak dapat hadir, saya beritahu kan. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ada soalan tak? 1-2 soalan boleh. Jangan banyak.